Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Abdul Ghani bin Abdullah daripada daerah Tung Yang Deng, Pattani, Thailand. Pertama kali bersyukur kepada Allah yang mana di hari yang baik dan mulia saya boleh ke sini, dan yang lebih bersyukur lagi di hari ini saya boleh bertemu mata dengan saudara-saudara Islam semua, dan juga kepada Tuan sebagai bapa politik. Bagi saya Tuan adalah Sahibul Ma'ali, kita ni adalah bapa politik di ASEAN. Bukan saja bapa politik, bahkan bapa di segi pelajaran dan sebagainya. Jadi di atas pemberian yang berhormat tadi, amat walaupun pendek, tapi bagi saya adalah itu adalah satu penyelesaian umat. Kalaulah umat Islam kita merakumi, meliputi semua ilmu-ilmu semua bidang ilmu, sama ada ilmu akademik dan agama, maka itulah punca untuk membawa kejayaan. Masalahnya kami nak fokus kepada 5 wilayah selatan Thailand. Kami ada sekolah di sana, ada sekolah kerajaan peringkat rendah, menengah, dan juga peringkat universiti. Universiti ada 4-5 universiti. Kami ada sekolah swasta Islam yang mengajar akademik dan agama, daripada marhalah rendah, menengah dan menengah tinggi, 200 buah lebih. Kami ada pondok belajar pelajar lama, pondok lama. Kita ada 300 buah lebih. Kami ada kerajaan Bangkok dan kerajaan selatan, iaitu Saobata. Kami ada, bagi kami di hari ini, rasanya untuk nak menuju kepada kecemerlangan maupun umat misali di segi pelajaran ni sudah cukup. Bukan di hari ini cukup, bahkan puluh-puluh tahun dulu pun sudah cukup untuk menuju ke arah itu. Tetapi kenapa dan mengapa sampai di hari ini, kalaulah dihitungkan pelajaran, sama ada pelajaran dari segi akademik dan agama, rendah sekali di 3 wilayah selatan, Pattani, Jala, juga Songkhla sikit-sikit. Setul itu memanglah lepas daripada masalah ini. Jadi untuk saya, karena Tuan adalah orang yang berpengalaman, bukan di Malaysia, bahkan di ASEAN dan di dunia, cuba beri satu pandangan kepada kami, ke arah mana kami akan berjalan untuk membawa umat, terutama umat 5 wilayah, umat Islam, Melayu Islam, dan umat lain lagi di 5 wilayah untuk capai kemajuan, terutama dari segi pelajaran, politik dan sebagainya, seperti mana Tuan bawa Malaysia sampai di hari ini. Itulah saja yang saya mau, supaya Tuan memberi satu pandangan untuk kami berjalan ke arah itu. Sekian, wassalam. Terima kasih. Ya, saya gembira mendengar bahawa sudah banyak universiti, sekolah, pondok dan sebagainya. Tetapi peringkat pelajaran di sekolah dan universiti ini perlu ditingkatkan supaya sama dengan ilmu yang disampaikan di universiti-universiti di negara-negara lain, di Eropah umpamanya, di Jepun. Kerana ilmu yang disampaikan kepada penuntut di universiti-universiti asing ini amat tinggi, dan kita dapati bahawa ilmu bukanlah sesuatu yang statik, dia tidak beku, sebaliknya dia berkembang, terutama dalam bidang sains yang menyumbang kepada bermacam-macam ciptaan yang kita guna sekarang ni. Kalau kita ingat
dulu telefon kita begitu kena pasang wire dan tak boleh bergerak dan tak boleh berhubung jauh. Sekarang ini dengan telefon bimbit yang kecil ini, kita boleh bercakap dengan orang yang ada di New York ke, di London ke, di mana-mana dengan bunyi suara yang cukup jelas. Ini bermakna bahawa ilmu berkenaan dengan komunikasi ini bertingkat, dinaikkan ke tingkat pengetahuannya sepanjang masa sehingga pada masa ini. Dan di masa depan mungkin ada tambahan ilmu lagi. Dan kalau kita beku di tahap kita sekarang ini, maka kita akan ketinggalan. Kita tak boleh beku dan duduk statik tak berubah. Kita kena meningkatkan ilmu yang kita sampaikan dalam sekolah kita, dalam universiti dan institusi-institusi lain. Dan universiti kita pula mestilah setaraf dengan universiti di antarabangsa dalam bidang-bidang yang kita ajar. Iaitu kalau kita cuma ulangi ilmu yang lama, maka kita akan ketinggalan. Sebab itu mengadakan universiti secara satu pembangunan adalah mudah, tetapi ilmu yang disampaikan dalam universiti ini mestilah sama dengan ilmu yang disampaikan dalam universiti antarabangsa. Di Malaysia kita mempunyai satu badan kerajaan yang menilai, yang mengukur ilmu yang disampaikan dalam universiti. Apakah dianya sama dengan ilmu yang disampaikan dalam universiti di Eropah, di Amerika dan di lain-lain tempat. Kalau tidak, kita tidak bagi taraf universiti. Kalau dianya ilmunya peringkatnya rendah, dia tidak boleh mendakwa dirinya sebagai universiti walaupun bangunan sudah cantik, sudah baik, tetapi ilmu itu penting. Sebab itu kalaupun kita sudah ada begini banyak universiti, sekolah, pondok dan sebagainya, tetapi sepanjang masa ilmu yang kita sampaikan mestilah meningkat mengikut peningkatan ilmu di negara-negara lain. Kita kalau belajar sejarah ataupun ilmu alam, dia tak berubah banyak, tapi sains berubah. Hari ini ada orang yang meneroka dan mencipta alatan yang baru dengan menggunakan ilmu yang baru. Kalau kita tidak kejar ilmu yang baru ini, kita tidak akan capai kejayaan. Sebab itu kita harus ingat dalam bidang sains ini, kita bukan saja menyampaikan di dalam universiti, tetapi juga kita mengadakan kajian, mengadakan ciptaan baru, dan kita mengikuti perkembangan ilmu di negara-negara lain. Dengan itu barulah kita boleh menguasai segala ilmu yang perlu untuk zaman ini. Saya percaya ilmu yang lama 10 tahun, 20 tahun dahulu sudah jadi basi, tidak boleh lagi diguna pada masa ini. Sebab itu walaupun ada banyak sekolah, ada banyak madrasah, ada banyak pondok, tetapi tahap standard kita tu masih lagi rendah. Ya, kalau kita nak pertingkatkan, kita buat bandingan dengan universiti di negara-negara maju. Sekian, terima kasih. ครับท่านผู้ได้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการพัฒนาความรู้นะครับซึ่งมีผลนะกับอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านยกตัวอย่างง่ายๆ
เราฟังแล้วรู้ทันทีโทรศัพท์นะครับได้มีการพัฒนาเดี๋ยวนี้ไร้สายคุยกันข้ามโลกนี่ก็คือการพัฒนาความรู้นั่นเองนะครับเชิญท่านต่อไปครับ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nahdi Wenawe, perwakilan Sekolah Dasar Ban Kolong Muda, perwakilan dari wilayah Songkla, Ampel Sebayoy. Tadi saya mendengar dari pertanyaan pakar-pakar atau bapak-bapak yang sudah lontar tanya kepada Tuan. Saya tidak sempat mendengar bahwa ada pertanyaan kita berkaitan dengan anak-anak kecil atau sekolah dasar. Kebetulan saya perwakilan dari sekolah dasar, dan nasib baik juga sekolah kami sempat bekerja sama atau berkunjung ke sekolah dasar sekolah kebangsaan Malaysia. Dan kami melihat sekolah di wilayah perbatasan atau di Songkla tidak kualitinya tidak setaraf dengan sekolah Malaysia. Bagaimanakah Tuan boleh memberi pandangan untuk kami boleh mengambil sistem pendidikan dasar untuk membangun pelajar atau pemuda yang lebih berkualiti? Sebab sekarang kita cuma melihat dan berbicara tentang tingkat universiti, tingkat sekolah yang orangnya sudah lebih besar, tetapi kita tidak melihat anak-anak yang dari kecil. Bagaimanakah kita akan mengisi asas dasar yang sesuai dan lebih maju, paling tidak setaraf dengan Malaysia. Dan satu lagi, saya melihat di kawasan ASEAN kita ini tidak pernah ada suatu kompetisi seperti Olimpiade bahasa Inggris, bahasa apa segala macam. Cuba kita mengadakan suatu kompetisi berkaitan dengan bahasa Melayu di tingkat ASEAN atau ilmu pengetahuan yang lain yang berkaitan di wilayah Melayu atau di ASEAN ini. Mungkin kalau pelajar yang mendapat kompetisi itu atau juara di tingkat itu di beberapa negara mungkin akan memberi beasiswa untuk melanjutkan di pendidikan dan akan kembali membantu atau membangun masyarakat kita di 3 wilayah ini. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berkenaan dengan sekolah bagi anak-anak kecil. Kalau dahulu kita cuma menghantar anak kita ke sekolah apabila menjangkau umur 7 tahun. Tetapi sekarang ini kita hantar mereka ke kindergarten, sekolah anak kecil, lebih awal. Ini adalah oleh kerana ibu bapa sekarang ini bekerja dan tidak ada masa yang cukup untuk mendidik anak. Mereka mungkin bapa dan mak juga bekerja dan anak tidak dapat didikan pribadi seperti yang berlaku dahulu. Dahulu ibu bapa kita mencukupi untuk mengajar anak-anak kecil. Oleh kerana peranan ibu bapa itu sudah berkurangan, maka kita adakan kindergarten, iaitu sekolah bagi kanak-kanak kecil, dan mereka dapat dididik oleh guru-guru yang khusus pakar dalam bidang itu. Ini memang terdapat di Malaysia. Kalau kita dapati tarafnya tidak sama di sini dengan di Malaysia, satu cara ialah untuk mengantar guru-guru untuk belajar dilatih di Malaysia supaya mereka dapat kembali di sini dan menaikkan taraf sekolah-sekolah anak-anak kecil ini. Lagipun kita dapati kalau kita ada kerjasama yang rapat antara ahli pendidikan di selatan ini dengan di Malaysia, maka kita dapat tingkatkan taraf ataupun standard sekolah-sekolah kita supaya jadi sama. Yang keduanya berkenaan dengan competition ini, pertandingan. Ya, ini boleh diadakan kalau ada persetujuan. Saya yakin
universiti-universiti di Malaysia juga boleh memainkan peranan bersama dengan organisasi yang ada di Thailand ini supaya diadakan pertandingan berkenaan dengan tajuk-tajuk tertentu, sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Thai, bahasa Inggeris. Itu pilihan kita, dan ini akan meningkatkan kecekapan kita dalam bidang-bidang tertentu melalui perlawanan atau pertandingan antara kita. Ini juga adalah satu cadangan yang baik. Saya harap pihak yang berkenaan dapat buat cadangan ini, mungkin melalui pemerintah ataupun kerajaan, dan pihak di Malaysia juga. Saya fikir mereka akan sambut baik cadangan ini. Sekian. ค่ะก็เป็น2ช่องทางนะคะสำหรับท่านผู้ใดที่ต้องการที่จะมีความใฝ่ฝันที่จะยกระดับการศึกษาในประเทศเรานะคะ2ช่องทางที่ท่านตุลดร.มหาเดชแนะนำก็คือ 1. ส่งคุณครูไปเรียนที่มาเลเซียเพื่อที่จะดูว่าระบบการศึกษาของเขาระดับเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือการคิดให้มีการแข่งขันทางวิชาการนะคะก็จะช่วยให้ทั้งครูเองและก็ทั้งนักเรียนเองเนี่ยทราบได้ว่าทางประเทศอื่นเนี่ยเขาทำกันยังไงระดับเขาอยู่ในระดับไหนแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มขีดการแข่งขันของเราไปได้ด้วยนะคะคำถามต่อไปค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to Dr. Mahathir bin Muhammad. And is it okay if my question is in English? Okay. Okay. I am Afan Baka from Jariat Hamsuksa Foundation School in the district of Janat, and I'm a teacher there. And I've observed that the students in Thailand aren't the same as foreign students. And I've studied in America, and I have the experience of what it's like in the classroom. And is there by any chance that there's a scholarship to study in Malaysia, and for people in the southern district of Thailand to have the experience to study in the outer countries and have the experience and be able to get the language? Also, another question is, how can we take our education to the next level or change our curriculum and make Muslims of the southern Thailand have that technology, have the aspects needed to make Muslims in southern Thailand a strong nation and make an impact in society in the future? As of now, Thailand is falling down in every single category, in technology and everything. And we start studying from kindergarten till university, and some people, they don't really gain anything from the things that they study. Thank you. Well, firstly, if I may, I will answer in English. I hope that you will translate it later. Well, we have scholarships for foreign students in going to Malaysian universities. I mentioned just now that we have about 100,000 foreign students studying in various universities and institutions in Malaysia. So such scholarships are available. Now, if you are interested, I think you can make inquiries with some of the universities who may have some scholarships that are available to citizens of Thailand. They can learn language as well. The teaching in Malaysia is in Bahasa Malaysia, Malay. But at a certain level, we switch to English. Postgraduate teaching is in English. We also stress the importance of English as a second language. The world today uses English as an international language. In order to compete with the rest of the world, we need to be able to speak and write in English. So English language is taught from primary school in Malaysia. So Malaysians should be speaking two languages, the national language, Malay, and English, which actually makes Malaysia
very attractive to investors because investors coming from foreign countries can speak and instruct our workers in English. They do not know Malay, but they can speak English. So English language is very important, but Malay language is also becoming a very important language because it is also used by 200 million people in Indonesia. So we think that with regard to curriculum, we have an agency that draws up curriculum for all the schools in Malaysia. I think if you wish to learn about that, the government of Malaysia can make it available to anyone who wishes to study the Malaysian educational system. Thank you. ขอบคุณค่ะคำถามที่ได้ถามไปนะคะน้องซึ่งเป็นอาจารย์เคยมีโอกาสได้ไปเรียนที่อเมริกานะคะและตอนนี้น้องเขาเป็นอาจารย์อยู่ในสงขลาจำไม่ได้ว่าอำเภออะไร